العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات، اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ورزق يا رزاق، كلنا مسهلا بالخير يا فتاح، فافتح لنا يا رب الهدى بالعلم كلنا يا عليم وفضل. اللهم علمنا ما جهل وذكرنا من السين، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Diharapkan antum semua sihat walafiat. Insya-Allah kehadiran kita pada malam ni berbekalkan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Allahumma amin. Sambungan kitab Tauhid pada muka surat apa tadi? Rumi 70. Muka surat 70 edisi Rumi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Huraian sifat yang ke-16. Kita masih lagi di dalam perbahasan sifat maknawiyah. Seperti mana yang kita telah maklum, sifat maknawiyah adalah sifat yang melazimi akan sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ada 7, maknawiyah juga ada 7. Jadi 2 minggu lepas kita dah terangkan apa itu sifat maknawiyah, iaitu suatu sifat yang mana peranannya nak membolehkan adanya sifat ma'ani pada zat Allah. Dia merupakan suatu sifat yang duduk di antara ada dan tiada. Dia sama juga. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku, yakni yakin di dalam hatinya dengan tentu sungguh sabit itu makna sungguh di zat Allah Ta'ala, kaunuhu aliman. Yakni kaunuhu tu yang dimaksudkan dengan sifat maknawiyah. Kaunuhu tu kaunu tu yang artinya keadaan ataupun adalah. Itu yang dimaksudkan dengan sifat maknawiyah. Yang mengetahui adalah ataupun keadaan Allah Ta'ala, ataupun adalah Allah Ta'ala yang mengetahui, dan tentu tidak, yakni mustahil, keadaan Allah Ta'ala yang jahil. Dan keadaan itu, yakni sifat maknawiyah itu, keadaan itu sifat maknawiyah, jangan lupa, sama juga. Dan keadaan itu, yakni sifat maknawiyah itu, ialah sifat yang sabit, yang sungguh. Sabit itu mana yang sungguh bagi zat Allah Ta'ala. Dia tak kata sifat yang ada. Dia tak kata, musannif tak cakap sifat maknawiyah itu adalah sifat yang ada di zat Allah. Tak. Kerana maknawiyah ni bukan ada sungguh. Sebab tu dia kata sifat yang bangsa sungguh, bukan sifat yang ada. Ma'ani ada. Kita mudah buat contoh kertas tu kan. Putih ada. Nipis pada kertas sungguh. Dua-dua tu sifat. Putih pun sifat, nipis pada kertas pun sifat. Tapi sifat putih sifat yang ada lagi pula sungguh. Ada pun sifat nipis sifat yang sungguh, bukan sifat yang ada. Dan tentu tidak keadaan Allah Ta'ala yang jahil, dan keadaan itu, yakni maknawiyah itu, ialah sifat yang sabit, yang sungguh di zat Allah Ta'ala, bagi zat Allah Ta'ala. Dan keadaan itu, yakni maknawiyah itu, ialah suatu perkara yang antara ada dan tiada. Jadi bahaya sikit.
Dulu dia kata maknawiyah itu suatu sifat yang tidak naik kepada martabat ada dan tidak turun kepada martabat yang tiada. Diubah ayat ni. Diubah gaya bahasa, maksud sama. Dan keadaan itu adalah suatu perkara yang ada, yang antara ada dan antara tiada. Alasannya itu kita dah bagi tahu. Kan? Kalau maknawiyah ni ada betul-betul, ada sungguh-sungguh, nanti membawa kepada sifat ma'ani tidak duduk betul-betul pada zat Allah, kerana ada benda yang menghalang, yang menengahi. Sebab tu dia tak boleh kata ada. Dan tidak boleh juga kita nak katakan maknawiyah itu tiada sungguh. Kalau tiada, membawa kepada ma'ani tak boleh ada pada zat Allah. Sebab tu dia kata di antara ada dan tiada. Di antara ada dan tiada, mengikut pendapat ni. Dan keadaan itu ialah suatu perkara yang antara ada dan antara tiada, yang melazim ataupun yang melazimi, yang tidak boleh bercerai, yang tak boleh berpisah, yang tidak boleh bercerai tanggal, dan melekat ia akan sifat ilmu di zat Allah Ta'ala. Dah kita kata kaunuhu aliman, rujuk kepada sifat ilmu. Dulu kaunuhu qadiran, rujuk kepada qudrah. Kaunuhu muridan, rujuk kepada iradah. Ini kaunuhu aliman, merujuk kepada ilmu. Dan dalil, makna bukti atas demikian itu, makna bukti yang menunjukkan adanya sifat ma'nawiyah pada zat Allah Ta'ala. Dalilnya, buktinya itu seperti dalil kaunuhu qadiran. Dalilnya sama dengan dalil kaunuhu qadiran. Jadi boleh kita katakan dalil ni begini. Jikalau tidak ada, boleh kita buat dalil ringkas-ringkas. Kalau tidak ada sifat maknawiyah yang melekatkan sifat ilmu pada Allah, ataupun kalau tidak ada sifat maknawiyah membawa kepada tidak adanya sifat ilmu pada Allah. Bila tak ada maknawiyah, tak adalah ma'ani. Bila tak ada maknawiyah, tak adalah sifat ilmu. Dah tahu apa jadi? Sekiranya tak ada ilmu, tentulah Allah bersifat jahil. Jahil pada Allah tu mustahil. Kalau Allah Ta'ala bersifat jahil, membawa kepada tidak adanya alam ini. Kalau Ta'ala bersifat jahil, tidak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, tak ada kehendak. Bila tak ada kehendak nak menjadikan alam, mustahil adanya alam. Dalil dia mudah. Kalau tak ada manawiyah, membawa kepada tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, membawa kepada jahil kepada Allah mustahil. Lagi pula kalau Allah Ta'ala bersifat jahil, membawa kepada tak ada alam. Kerana yang jahil sudah tentu tidak menghendaki. Bila Allah tidak menghendaki menjadikan alam, mustahil adanya alam. Jadi adanya alam ni merupakan, menunjukkan, ataupun adanya alam ni menjadi dalil adanya ilmu pada Allah, yang mana dengan itu menunjukkan kepada kita mesti ada maknawiyah yang melekatkan ma'ani pada zat Allah, yang melekatkan sifat ma'ani pada Allah Ta'ala, iaitu sifat ilmu. Habislah. Dan dalil atas demikian itu seperti dalil kaunuhu qadiran. Kiaslah. Kias tu maksudnya padatkanlah pada kaunuhu aliman ini. Jadi dalil sifat kaunuhu aliman sama dengan dalil kaunuhu qadiran. Kiaslah, bandingkanlah, samakanlah, sesuaikanlah. Wallahu a'lam. Kemudian kata musannif lagi huraian sifat yang ke-17 daripada 20. Ini mengikut qaul yang mengatakan wajib belajar 20. Kalau mengikut qaul yang mengatakan wajib belajar 13, sifat maknawiyah ni tidak dihuraikan sebegini. Cukup dengan kita mengetahui secara umum sahaja Allah Ta'ala ada sifat maknawiyah. Tidak dihuraikan seperti dalam kitab. Jadi dua-dua tu betul. Nak mengaji yang 13 betul, nak mengaji yang 20 pun betul. Dua-dua ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Mengikut Abu Hasan al-Asy'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah. Yang tak betulnya menolak sifat 20, menolak sifat 13. Ini pahaman yang menyeleweng daripada ahli sunnah. Kalau kita tanya ustaz ke tuku
ke siapa-siapa dia kata tak wajib belajar sifat 20, tak wajib belajar sifat 13. Itu di antara dalil bukti yang menunjukkan akidah dia bukan ahli sunnah. Dia kalau ahli sunnah mesti dia kata wajib belajar sifat 20 ataupun 13. Kemudian katanya musannif lagi huraian sifat yang ke-17 kaunuhu hayyan. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup ataupun adalah Allah Ta'ala yang hidup. Wajib pada syarak pula, baca laju sebab benda sama. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku. Makna kena tahu serta beriman. Kalau mengetahui tetapi tidak beriman, tidak dipanggil mukmin lagi di sisi Allah. Cuma mukmin pada pandangan manusia sahaja. Kalau sekadar tahu tapi hati tidak membenarkan. Dia nak dua-dua, mengetahui serta beriman. Kalau mengetahui tapi menolak, mengetahui tapi mempertikaikan, mengetahui tapi meragui, itu menunjukkan tidak beriman. Wajib pada syarat pula tiap-tiap perkara mengetahui serta mengaku dalam hatinya dengan tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala kaunuhu hayyan. Yang mana arti kaunuhu hayyan, keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Keadaan tu terjemah kaunu. Hu tu maknanya dia. Kaunu tu makna adalah. Kaunu adalah, hu dia. Apa yang dimaksudkan dia tu? Allah. Tu ada orang zikir hu. Dia zikir hu. Hu maknanya dia dalam hati dikosatkan Allah. Bukan sebut apa. Bukan hu tu ajaran sesat, fahaman sesat dah. Kita yang tak tahu. Macam orang zikir duit. Tu semua orang tu. Bila dengar hu sesat dah ni. Orang duk berzikir la ilaha illallah ni hu lah dah. Dah suruh siapa pula dah. Betul lah suruh ngaji. Baru tak jadi fitnah. Akhir zaman ni orang jahil banyak menghukum orang yang ada ilmu. Yang jahil menghukum yang ada ilmu sesat. Si jahil menghukum yang ada ilmu tu sesat. Ini namanya jahil murakkab nama dia. Jahil murakkab, jahil yang berlapis, jahil yang bertindak, jahil yang berturut-turut. Yang pertama, dia tak tahu benda. Yang kedua, dia tak tahu yang diri dia tak tahu. Ini jahil murakkab ni bala besar ni. Kalau ada sifat jahil murakkab ni pada diri kita takkan boleh berubah sampai bila. Yang tuan-tuan hadirin hadirat boleh hadir malam ini sebab sifat jahil basit yang ada pada diri. Makna jahil yang biasa-biasa. Semua orang jahil. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan merasakan diri tuan-tuan tak tahu ataupun jahil tentang solat, tuan-tuan pergi belajar fiqh. Bila tuan-tuan tak tahu apa sifat mazmumah mahmudah, tuan-tuan pergi belajar tasawuf. Bila tuan-tuan tak tahu perihal akidah, pegangan dalam hati di sisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tuan-tuan pergi belajar ilmu tauhid. Bila tuan-tuan tak tahu belajar Quran, tuan-tuan pergi mengaji muqaddam dan sebagainya. Ini jahil ni mulia di sisi Allah. Adapun jahil murakkab tadi hina sisi Allah. Kalau jahil basit tadi dia tak tahu dan dia pergi belajar, ini mulia. Jahil jenis ni mulia sisi Allah. Tapi kalau jenis tak tahu, perasan macam tahu, lepas tu tak nak belajar ambil tahu, ni hina sisi Allah. Kalau dia jenis orang tak betul semayang dia takkan betul sampai bila-bila. Sebab apa? Dia tak sedar yang dia tak tahu tentang semayang. Dia tak sedar yang dia tak tahu tentang sembahyang. Tapi dia solat. Dia merasakan dia tahu. Bila dia merasakan dia tahu, dia solat macam biasa. Padahal cara dia sembahyang tu menyalahi syarat dan rukun yang diperintah oleh Allah. Tapi ajak belajar tak mau. Sebab dia perasan tu. Ini nama jahil murakkab. Maka dia akan duduklah tak nak belajar. Sebab dia perasan dia tahu. Dia tak tahu yang akidah dia salah, tapi dia tak nak pergi belajar. Sebab dia berasa macam akidah dia dah betul.
Dia tak nak belajar Quran sebab dia perasan bacaan dia tak betul. Rupanya salah. Ni yang saya kata bala. Dia takkan berubah. Dia akan duduk macam tu sampai bila. Sebab dia dah puas hati dengan dia. Kita jangan puas hati. Jangan puas hati dengan diri sendiri. Jangan berpuas hati dengan amalan ataupun ilmu yang ada pada diri kita. Al-amanu, itu di antara sifat mazmumah yang ada dalam hati, iaitu merasa berpuas hati dengan diri sendiri, redha dengan diri, walhal diri kita masih jauh lagi dengan Allah. Rasa puas hati dah, tak payah belajar dah, okey dah ni, alhamdulillah dah, pandai dah, rupanya jauh lagi. Baik, kemudian katanya musannif, jadi kaunuhu ta'ala, jadi wajib mukallaf tadi mengetahui serta mengaku dalam hatinya dengan tentu sungguh sampai di zat Allah Ta'ala kaunuhu hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Jadi wajib, keadaan Allah Ta'ala yang hidup ni wajib, mesti adalah Allah Ta'ala itu yang maha hidup. Itu hukumnya wajib. Lawannya sifat yang mustahil apa? Dan tidak keadaan Allah Ta'ala yang mati. Keadaan Allah Ta'ala mati itu mustahil. Keadaan Allah Ta'ala yang mati ataupun adalah Allah Ta'ala Tuhan yang mati mustahil. Dan iaitu jaga, iaitu itu pun sama, kembali kepada kaunu. Tempat rujuk dia sama. Dan iaitu apa? Iaitu sifat ma'nawiyah. Dan iaitu sifat ma'nawiyah, kaunuhu tadi ataupun keadaan suatu sifat yang antara ada dan tiada, yang sedia di zat Allah Ta'ala. Nak bagi tahu sifat ma'nawiyah ni bukan sifat yang baharu. Yang sedia, mana sedia kali? Sedia kali lagi Allah telah bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Bukan asalnya tiada ma'nawiyah kemudian baru ada ma'nawiyah pada zat Allah. Itu mustahil. Segala sifat kesempurnaan Allah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, semuanya sediakan. Sama ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, semuanya qadim lagi azali, ataupun semua sifat Allah sediakan. Tidak ada terdahulu dan kemudian. Cuma yang kita kira 1, 2, 3 ni pada sebutan sahaja. Adapun hakikat tidak ada turutan sifat-sifat Allah Ta'ala, kerana semua sifat Allah sediakan. Apa arti sediakan? Tidak ada permulaan bagi adanya. Tidak ada permulaan adanya sifat itu pada zat Allah. Sediakan Allah bersifat dengan sifat itu. Itu maksud sediakan. Ataupun azali, ataupun qadim. Dan iaitu sifat yang antara ada dan tiada, yang sedia di zat Allah Ta'ala, yang melazim dan melekat ia akan sifat hayat, yakni sifat hayat, sifat hidup di zat Allah Ta'ala. Dan dalil atas yang demikian itu seperti dalil-dalil yang tersebut. Dia tahu dah yang mengaji ni alim dah. Sebab tu dia tak bagi contoh dah. Musannif ni bersangka baik dah pada tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat. Dia kata dah banyak kali jumpa kaunuhu dah bagi tahu dalil begini. Cukuplah, dia kata dalilnya yang seperti yang tersebut. Jadi dalilnya kalau kita nak buat begini. Jadi sekiranya jikalau tidak ada sifat ma'nawiyah pada Allah, membawa kepada tidak adanya sifat hayat, membawa kepada tidak adanya sifat hidup pada Allah. Dan apa jadi? Sekiranya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan hidup, dah tentulah dia bersifat dengan mati. Akal kita fikir je tu. Tak bersifat hidup, mati je. Tak boleh di tengah-tengah. Nyawa-nyawa ikan, orang panggil nyawa-nyawa ikan tu hidup ke tu? Bukan separuh mati dah, nyawa-nyawa ikan tu hidup. Dia tak ada tengah-tengah dah. Macam kufur dengan iman, dia tak ada duduk tengah. Tak iman kufur, tak kufur iman, dia tak ada duduk tengah. Orang ni separuh, dia separuh beriman, separuhnya kufur dah. Bila dia tak ada separuh beriman, separuh kufur dah. Beriman, kufur. Tak ada kumpul dulu. Jadi dalil ini kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan ma'nawiyah, membawa kepada tidak adanya sifat hayat, membawa kepada tidak adanya sifat hidup pada Allah. Tidak ada sifat hidup pada Allah. Jadi sifat hidup, tidak ada sifat hidup pada Allah. Dalam arti kata lain, Allah itu bersifat dengan mati. Na'udzubillah.
Jadi mati Allah Ta'ala itu mustahil. Kerana apa? Kalau Allah Ta'ala itu bersifat mati, nescaya tidak adalah alam. Tak adalah alam ni. Kalau Tuhan itu bersifat mati, tak adalah alam. Siapa nak menjadikan? Pencipta je mati nak sebenarnya. Itu dalil akli. Habis dah wallahu habis dah sampai 20. Balik-balik kata nak ngaji 20 kan. Huraian sifat yang ke-18. Ada lagi 18 baru. Baca laju. Artinya kaunuhu sami'an ataupun kaunuhu ta'ala sami'an. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Sami'an maknanya yang mendengar. Kalau sifat sama namanya sam'un. Sin mim ain. Sam'un tu maknanya pendengar. Kalau sami'un yang mendengar. Yang mendengar itu siapa? Zat Allah. Yang mendengar itu siapa? Allah. Pendengar sifat. Putih sifat. Yang putih apa? Putih. Yang putih siapa? Benda tu kan. Kalau kain lah. Aja ambil yang putih tu. Mana ambil bagian? Ambil bagian yang bersifat putih. Orang tak kata aja ambil putih. Tak kata ambil putih. Aja ambil putih. Orang tak kata ambil putih. Dia ambil yang putih, dia ambil barang yang putih. Menunjukkan sifat putih duduk pada barang. Jadi putih benda lain, yang putih benda lain. Pendengar sifat, yang mendengar adalah zat Allah yang bersifat dengan sifat pendengar. Wajib berisyarat hati kamu kalau mengetahui serta mengaku dalam hatinya dengan tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala kaunuhu sami'an. Tak faham tak apa tuan-tuan, niat belajar. Tak berdosa. Tak faham tak berdosa. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Yang penting kita beriktikad Allah mendengar, tidak pekak. Itu yang penting. Tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala kaunuhu sami'an. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar dan tidak keadaan Allah Ta'ala yang tuli. Yang tuli itu lawan bagi yang mendengar. Keadaan Allah Ta'ala yang mendengar itu wajib. Keadaan Allah Ta'ala yang tuli ataupun tidak mendengar ataupun pekak itu mustahil. Mesti tidak sekali-kali. Apa arti mustahil? Jangan lupa. Dan jauh kita tinggalkan hukum akal tu Jadi kita ulang-ulang juga. Apa arti mustahil? Mustahil ini suatu perkara yang akal kita tidak boleh menerima ada sekali-kali. Mustahil itu adalah sesuatu perkara yang akal kita tidak boleh menerima ada sekali-kali. Tak boleh terima ada. Tak boleh terima. Nak kata benda tu ada, minta maaf, akal aku tak boleh terima. Contoh nak dikatakan ada sifat tuli pada Allah, minta maaf, akal aku tak boleh terima ada tuli pada Allah. Sampai bila tak boleh terima? Selama-lama tak boleh terima adanya tuli pada Allah. Bukan tak boleh terima sekarang, akan datang boleh jadi. Bukan. Kalau sekarang tak boleh, akan datang boleh jadi. Itu namanya harus. Sekarang memanglah dia peka. Sekarang memang dia mendengar. Boleh jadi nanti lagi akan datang selepas kiamat besok. Yang dah syurga-syurga, yang dah neraka-neraka, boleh jadi ada tuli pada Allah sikit-sikit. Mustahil. Akal tak boleh. Kalau terima, rosak kita. Sebab tu nama mustahil. Benda mustahil ni benda yang tak boleh diterima pada akal. Mana-mana akal mukmin yang boleh terima adanya kekurangan pada Allah, rosak akidah dah. Dia boleh terima yang Allah tu jahil. Dia boleh terima. Makna kalau kata Allah tu jahil, boleh jadi. Contoh sebenarnya. Dia boleh terima benda tu. Rosak akidah pada waktu tu juga. Kufurlah dia pada waktu tu juga. Terkeluarlah dia daripada Islam pada waktu tu juga. Sebab tu tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat, bila kita dah belajar sifat wajib ni, sifat mustahil yang harus bagi Allah, tu guna dalam hati. Andai kata ada datang bisikan-bisikan dalam hati yang nak meletakkan sifat-sifat yang tidak layak dengan Allah, maka jangan kita
Jangan terima. Dia bisik tetap bisik. Sebab memang kerja dia nak merosakkan akidah. Dia tak akan berhenti, tuan-tuan. Dia tak akan berhenti. Dia cari lapang, dia cari waktu kita lega je. Dia nampak kita lega, nampak kita galik. Lebih-lebih lagi kalau kita duduk dalam musibah, duduk dalam masalah, dia mula datang. Jangan-jangan Tuhan tak tahu yang kau ni susah tak? Dia bisik. Jangan-jangan Tuhan tak tahu kot yang kau ni susah. Dah lama berdoa tak dapat-dapat pun. Jangan-jangan dia tak tahu kot. Dia bisikkan. Kalau kita dah belajar, mustahil. Allah Maha mengetahui. Kalau orang tu terima, boleh jadi kot. Rosaklah akidah. Kalau dihanggukkan bisikan tu, diiyakan, dia membenarkan, rosak akidah. Jadi kalau bisikan tu memang biasa, bisikan tu biasa, cuma jangan diiyakan. Jangan diiyakan. Dia bisik tak bisik. Dia kata jangan-jangan Tuhan jahil tak? Tuhan ni bukan bijaksana. Dia bisik macam nak rosakkan akidah, nak mensyirikkan kita. Jadi ini yang dikatakan pada awal kitab dulu. Dia kata mudah-mudahan ilmu yang ada dalam kitab ni jadi perisai, kata dia. Apa maksud perisai? Makna yang nak menjaga akidah daripada dirosakkan oleh siapa-siapa pun. Kalau datang bisikan yang macam tu, datang fahaman yang pelik-pelik yang boleh meletakkan kekurangan pada Allah, ada perisai dah. Makna kita tak akan terima, tak akan termakan sampai bila-bila. Tapi kalau tak ada perisai ni, tak ada ilmu ni, tak ada kefahaman ni, boleh jadi tuan-tuan, tak mustahil. Kita tak belajar, kita tak kenal apa yang wajib dan mustahil bagi Allah. Kita pula ditimpa musibah. Syaitan suka lah. Sebab itulah dulu saya pernah cerita, pernah berlaku, pernah ada kawan seorang tanya, DPM kata, Ustaz, saya nak tanya ni, betul ke Tuhan ni ada? Sampai macam tu sekali. Kata, mana tanya macam ni? Saya semayang, doa hari-hari, tapi bala selalu saya dapat. Orang kafir tu, dia kata orang kafir tu tengok makin kaya, makin mewah, meniaga dia. Saya ni semayang, Ustaz. Betul ke Tuhan ni ada? Na'udzubillah. Kata mengucap balik lah. Makna perkataan tu zahir ni dah menunjukkan dia melalui adanya Allah. Di benda-benda akidah ni tak boleh buat gurau-gurau, tuan-tuan. Tak boleh gurau. Bersungguh dia kata betul ke ada? Kalau ada, kenapa Allah tak tolong saya? Kenapa Allah tak bagi? Na'udzubillah. Kata mengaji lah, belajar. Kalau dalam waktu ni, saat ni, waktu ni kau nak faham, mustahil. Kau kena mengaji. Kena mengaji baru kau faham. Kalau waktu tu tanya, nak bagi faham, mustahil lah nak faham benda macam tu. Mengetahui apa yang harus bagi Allah, apa hikmah musibah, semua tu kena ambil tahu. Sebab tu syaitan, iblis ni, nafsu ni, dia memang suka orang tak belajar agama. Lebih-lebih lagi yang tak nak belajar akidah. Dia memang sangat-sangat suka. Sebab peluang nak menyesatkan tu sangat-sangat cerah. Datang bisikan macam tu, terus terima, nak macam. Jadi kalau kita belajar ni, insya-Allah kita tak akan telan. Kita akan terfikir, ingat belajar pilih. Kalau tak boleh jadi macam tu. Alhamdulillah. Kalau duduk dalam nikmat tak apa. Duduk dalam nikmat tak apalah, semua orang seronok. Bila dapat nikmat, kesenangan. Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemurah ni lah Allah. Bila datang bala, kesusahan yang bertimpa-timpa lepas satu-satu, kalau tak betul, boleh merosakkan akidah kita. Sebab tu kita kena jaga diri kita. Ilmu tu yang akan jaga akidah kita. Jadi tuan-tuan belajar ni adalah menunjukkan usaha tuan-tuan perempuan nak menjaga akidah. Tuan-tuan datang masjid surau, mana-mana pergi belajar akidah, itu adalah usaha daripada tuan-tuan, menunjukkan tuan-tuan bersungguh nak menjaga akidah tuan-tuan daripada jatuh kepada perkara yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Sebab tu kita belajar. Kita tak kuat. Jadi usaha kita ni, tapi ingat, bukan usaha kita ni yang menyelamatkan akidah, yang menyelamatkan Allah. Jadi sebagai usaha saja. Siapa-siapa kena belajar. Tapi adabnya, kalau kita bersungguh belajar dengan niat yang betul, istiqamah, walau tak pandai pun, insya-Allah Allah Ta'ala pelihara akidah itu, insya-Allah. Sebab tu kita nakkan kelebihan hadir di dalam majlis ilmu. Ada keberkatan, ada manfaat hadir majlis. Tak faham pun tak apa, ada manfaat kita dapat.
Tapi manfaat jenis tak nampak. Kalau manfaat jenis nampak, tak seramai ini orang datang. Kalau manfaat ibadat tu jenis nampak, jenis segera, tak macam ni orang datang masjid surau, tak macam ni orang datang majlis pukul 1 pagi pun silap-silap panggil rela tolong jaga kereta keluar masuk. Kalau nampaklah balasan amal yang kita buat ni, nampak segera, waktu tu buat, waktu tu nampak, waktu tu buat, waktu tu jatuh daripada langit. Dengan rela-rela dia kata aku tak nak tolong jaga, aku pun nak join juga. Silap betul. Tapi benda tak nampak gaib. Allah Ta'ala nak uji sejauh mana pegangan kepercayaan kita tentang perkara gaib. Di antaranya tentang dosa dan pahala. Baik, kemudian artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat dan tidak keadaan Allah Ta'ala yang buta. Jadi keadaan Allah Ta'ala yang buta itu mustahil. Adapun sifat pelihat dulu kita dah bincangkan dalam sifat ma'ani dulu. Dalam sifat basar dulu, samak basar dulu kita dah bincang. Sifat samak dan basar, sifat pendengar dan pelihat Allah Ta'ala ni adalah sifat ma'ani, sifat yang ada sungguh-sungguh pada zat Allah Ta'ala. Sedia kala lagi nyata segala perkara yang ada. Segala perkara yang ada itu nyata pada pendengar dan pelihat Allah Ta'ala. Tak kira berbentuk, tak berbentuk, berwarna, tak berwarna. Asalkan benda tu ada, semuanya dilihat dan didengar oleh Allah. Kita dah belajar dulu ta'alluq sifat sama basar, sifat pendengar dan pelihat Allah Ta'ala berta'alluq kepada perkara yang maujud. Tiap-tiap perkara yang maujud dita'alluq oleh sifat sama dan basar, dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala. Tiap-tiap benda ada. Contohnya dulu macam kita kata masin pada garam. Jadi masin pada garam tu perkara yang ada, maka Allah Ta'ala melihat dan mendengar kepada masin tu. Dengan mana sifat masin tu nyata pada sifat pendengar dan pelihat Allah. Bagaimana hakikat nyata tu wallahu a'lam. Dan iaitu maknawiyah. Dan iaitu maknawiyah, sifat yang antara ada dan tiada. Yang melazim dan melekat ia akan sifat basar, sifat pelihat. Basar itu makna sifat pelihat di zat Allah Ta'ala. Yang ini sedia kala lagi kalau nak tambah. Dan dalil antara demikian itu seperti dalil-dalil yang tersebut. Wallahu a'lam. Langkau ke betul? Langkau ke betul? Saya baca betul ke langkau? Betul? Kalau langkau betul terdiam, betul lagi suka langkau cepat kata. Kalau tersalah kita ni yang kata tuan-tuan dia boleh, kadang orang yang duduk depan dia kata dia cakap tapi dia tidur, kena. Tapi belum berlaku lagi lah setakat ni. Belum berlaku lagi. Cakap tapi tidur. Itu guru kita yang tengok dia penat pun dia mengajar dia. Huraian sifat yang ke-20. Kata mana ni? Huraian sifat yang ke-20. Tapi ingat, lepas daripada habis 20 ni jangan berhenti pula tuan-tuan. Datang lagi mengaji lagi. Banyak lagi benda yang kita nak tahu. Kaunuhu ta'ala mutakalliman ataupun kaunuhu mutakalliman. Artinya keadaan. Bila sebut keadaan tu tuan-tuan faham dah tu. Maknawi. Ini baru, belum khatam lagi tu kan. Tapi oleh kerana dah ulang, dulu tak pernah dengar. Bila pertama kali dengar macam pelik. Lepas tu dengar lagi, dah nak faham. Dengar lagi, faham dah. Dia sebut keadaan, dah mana biar dah. Macam tu lah, ilmu macam tu lah. Dan hari ni datang belajar, hari ni terus faham, terus pandai, terus gerti dah. Dia tak sama macam ilmu dunia. Huraian yang ke-20, yakni daripada 20, kaunuhu mutakalliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Yakni kaunuhu ta'ala mutakalliman, berkata-kata tu mutakalliman, mutakallim. Adapun sifat perkata, sifat penutur, itu yang kita dah belajar dulu, sifat kalam. Kan? Tapi ingat lagi, kalam ada terbahagi kepada berapa tuan-tuan? Puan hadirin hadirat.
Muslimin muslimat, mukminin mukminat. Sifat kalam tu terbagi pada berapa jenis kalam? Kamu itu cuti dah 5 bulan. Tak apalah. Bila kita tanya macam tu, dia cepat nak ingat. Bila lupa, bila orang ulang balik, dia akan kuat insya-Allah ingatan tu. Kalam terbagi pada 4 dulu kan. Yang pertama, kalam dengan makna kalam ismi. Tu. Makna dia dah pernah tahu, cuma terlupa. Normal lah tu, biasa lah tu. Yang pertama, kalam ismi. Apa kalam ismi ni? Kalam ismi ni ialah sifat penutur yang ada pada zat Allah Ta'ala sedia kala lagi. Yang tidak menyamai dengan segala sesuatu. Dengan adanya sifat penutur itulah tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu bisu. Allah Ta'ala tak bersifat bisu. Sedia kala lagi dia tak bisu, kerana sedia kala lagi dia dah bersifat dengan penutur. Kalam ismi. Yang kedua daripada 4, kalam nafsani nama dia. Kalam nafsani. Apa maksud kalam nafsani? Kehendak nak bertutur, persiapan, persediaan nak bertutur. Belum bertutur lagi, kehendak. Kita buat contoh dulu. Contoh sekarang, dalam hati kita sekarang ni dah ada kehendak dah. Nak sembang dengan orang rumah kita balik kadang, dah ada benda yang kita cadangkan nak bagi tahu. Kehendak nak cakap. Kita nak suruh dia buat sarapan apa besok contohnya. Nak suruh dia pergi kedai ke, nak suruh apa ke. Sekarang dah ada dah. Kehendak cadang. Tak suruh lagi. Sebab orang rumah kita tak ada sini. Tapi cadang tu dah ada. Bila berkhitab bila berdepan dengan orang rumah kita, baru kita kata besok tolong buat cekodok ke, tolong buat nasi goreng ke. Baru bercakap. Tadi baru cadang nak cakap. Mana kehendak nak cakap. Itu namanya kalam nafsani. Nisbah kepada zat Allah. Kalam nafsani ni sediakan lagi. Contoh, Allah nak suruh kita sembahyang. Allah nak suruh kita sembahyang, Allah nak suruh kita puasa, Allah nak suruh kita zakat, Allah suruh kita haji, umrah dan sebagainya. Bila Allah dah hendak nak suruh? Allah nak suruh potong tangan orang mencuri, betul? Bila Allah nak suruh potong tangan orang mencuri tu? Sejak bila? Tuan, jawab sikit. Ni dah mengantuk ni. Baca dia berhenti. Sejak bila? Ingat Allah Ta'ala ni suruh ke? Sedia kala lagi dah ada kehendak Allah nak suruh potong tangan orang mencuri, nak suruh solat 5 waktu dan sebagainya. Sedia kala lagi. Sebelum ada sesuatu, tuan-tuan, sebelum ada segala sesuatu, dah ada kehendak Allah nak suruh semayang dan sebagainya, nak larang sebagainya. Sebab apa? Ilmunya telah mendahului segala-galanya. Kita tahu tak? Lagi akan ada pencuri atas dunia ni, lagi akan ada orang berzina, lagi akan ada orang minum arak. Semua dah ada dalam ilmu Allah kan? Takluk ilmu Allah apa? Ilmu Allah umum. Bertakluk kepada perkara yang wajib, bertakluk kepada perkara yang mustahil dan yang harus. Semuanya perkara yang wajib, mustahil, harus, semuanya dah ada dalam ilmu pengetahuan Allah. Berbilang kaumnya, berbilang bangsanya, berbilang bahasanya dan macam-macam. Yang jahatnya, yang kehatinya, yang lembut hatinya, pendeki, pendendam, semua dah ada dalam ilmu pengetahuan Allah Ta'ala. Bukan sejak Allah Ta'ala bila mula buat manusia baru timbul kehendak nak suruh semayang lah kalau macam ni. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Jangan kita anggap macam tu. Kalau kita anggap macam tu, kalau kita rasa macam tu, kita dah menyamakan ilmu Allah seperti makhluk. Kemudian wajib pada syarat dan tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hatinya dengan tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala keadaan yang berkata-kata. Maknanya sifat maknawiyah adalah dan tentu tidak keadaan yang bisu.
Keadaan Allah Ta'ala yang bisu ataupun yang seumpama dengan bisu itu mustahil. Dan iaitu tak habis lagi tadi, baru kalam nafsani. Makna kehendak Allah Ta'ala nak menyuruh, nak melarang sesuatu, nak menceritakan sesuatu. Allah Ta'ala sedia kala lagi dah ada dah pada kehendak Allah nak cerita pasal Fir'aun, pasal Namrud dan sebagainya, ada dah sedia kala lagi. Yang ketiga daripada 4 namanya kalam masdari. Kalam masdari ni apa nama bagi berkata-kata, nama bagi perbuatan. Macam sekarang ni, saya ni, perbuatan yang saya sedang lakukan ni namanya bercakap, berbual, bersembah, berkata-kata. Ini namanya kalam kalam masdari. Kalam masdari ni tidak ada kena-mengena dengan zat Allah, tak ada kena-mengena dengan zat Allah. Kalam masdari ni makhluk, yang duduk pada makhluk. Yang keempatnya kalam lafzi. Mana perkataan. Perkataan ni yang ada suara, ada bunyi, ada huruf. Ni lafzi namanya, kalam lafzi. Yang ada sangkut paut dengan zat Allah, kalam ismi dan kalam nafsani. Yang dua lagi itu kalam masdari dan lafzi itu duduk pada kita makhluk baru. Dan tentu samit di zat Allah Ta'ala keadaan yang berkata-kata, dan tentu tidak keadaan Allah Ta'ala yang bisu. Dan iaitu sifat maknawiyah, sifat yang antara ada dan tiada. Sama juga. Yang sedia, makna bukan baharu, sedia kala lagi di zat Allah Ta'ala. Yang melazim dan melekat ia maknawiyah akan sifat kalam, makna sifat ma'ani pada zat Allah Ta'ala. Dan dalil atas yang demikian itu seperti dalil-dalil yang tersebut. Wallahu a'lam. Tambih. Tambihun 5 minit ni. Tambihun. Bermula. Tambih itu maknanya jaga-jaga. Tambih. Hati-hati, jaga-jaga, awas. Kalau dalam kitab tu kita jumpa perkataan tambih ni, maksudnya dia nak bagi tahu kita benda yang penting. Sebelum ni pun penting ya. Tapi bila kita tambih, jaga-jaga. Mana ada benda penting nak bagi tahu tu. Bermula segala sifat yang tersebut itu. Apa maksud sifat yang tersebut itu? Yakni 20. Itu yang dimaksudkan dengan sifat yang tersebut. Bermula segala sifat yang tersebut itu. Maknanya 20 sifat yang kita dah bacakan satu persatu secara tafsir, secara huraian. Wujud apa, kidam apa, pokok apa, sampai ke tadi sampai yang sekejap tadi terbahagi kepada 4 bahagi. Jadi 20 sifat yang tuan-tuan dah dengar, dah belajar. Wujud, kidam, sampailah kaunu ta'ala mutakalliman, terbahagi kepada 4 bahagian. Terbahagi kepada 4 bahagi. Ada 4 kategori. Baik. Lepas yang pertama ni kita berhenti. Lepas bahagian pertama ni kita berhenti. Yang pertama maknanya daripada 4. Yang pertama daripada 4 dipanggil sifat nafsiyah. Sifat apa tuan-tuan? Nafsiyah. Apa di sifat nafsiyah ni? Baru dengar contohnya kalau kita tak pernah belajar tauhid, malah ni nafsiyah apa benda? Tak apa, dah ada kemajuan dah. Daripada tak pernah dengar, dah pernah dengar. Nafsiyah ni tuan-tuan perempuan hadirin dan hadirat, baik sebelum saya baca terus, baik kita cuba menerangkan. Nafsiyah ni makna Melayunya diri. Nafsi yang dibangsakan kepada diri sesuatu. Nafsiyah yang dibangsakan kepada diri. Kita buat contoh nanti insya-Allah. Apa di sifat nafsiyah ni? Sifat nafsiyah dalam banyak-banyak yang tuan-tuan dah belajar tu, daripada 1 sampai 20 ni, yang termasuk di dalam nama sifat nafsiyah ni satu je. Sifat nafsiyah ni satu je. Daripada 20 tu satu je sifat nafsiyah. Tak ada 2, tak ada 3, satu je sifat nafsiyah. Mana dia? Iaitu sifat wujud, sifat ada. Sifat ada tu
sifat ada. ADA ada. Alif dal alif ada. Ada. Ada tu sifat. Sifat atau sifat? Macam putih, biru, hijau, kuning sifat. Ada tu juga sifat. Ada tu sifat. Tapi dalam ilmu usuludin ni digelarkan ada tu sifat nafsiyah. Yakni sifat yang nak menunjukkan kepada diri sesuatu. Baik, contoh. Kita buat contoh kita nak buat contoh ni. Ni namanya katalah botol mineral ni, botol. Botol orang berhubung pakai apa? Tabu. Botol tak? Botol mineral. Jadi tuan-tuan dah ada ilmu tentang botol ni, dah ada pengetahuan tentang botol ni. Maknanya tuan-tuan dah kenal bila sebut botol mineral, tuan-tuan dah tahu. Bukan dengan nama je, dah tahu. Bentuknya begini, bahan-bahannya begitu, kegunaannya begini, tarikh dibuat bila, tarikh dibuatnya bila, contoh. Maknanya tuan-tuan dah ada ilmu pengetahuan tentang botol tadi. Baik. Bila saya cakap saya dalam beg saya ni, malah dibuat beg tu kan, yang main beg ni. Kenal beg ni kan? Dalam beg ni saya kata dalam beg ni ada botol mineral. Saya kata dalam beg ni ada botol mineral. Apa yang tergambar dalam diri tuan-tuan? Tuan-tuan nampak tak, faham tak yang nama botol mineral tadi? Ataupun bila saya kata dalam beg ni ada botol mineral, tiba-tiba tuan-tuan kata, berduri, kuning dalam dia, itu durian. Maksudnya kalau saya cakap ada botol, tuan-tuan nampak diri durian berduri, warna hijau, warna isinya begini-begini, rasanya. Maksudnya tuan-tuan tidak mengenal botol mineral. Tuan-tuan tak mengenal botol mineral. Tapi bagi orang yang dah mengenal, dah ada ilmu, kefahaman tentang botol mineral ni, bila saya kata dalam beg ada botol mineral, serta-merta dalam fikiran tuan-tuan, dalam hati tuan-tuan, serta-merta tergambar, ternampak, terbayang kepahaman yang bersangkut paut dengan botol mineral tadi. Nampak dah, sebiji, sebutir dah nampak dah botol mineral. Bila sebut ada botol mineral, pup katanya, serta-merta nampak. Ataupun saya kata dalam beg ni ada durian, serta-merta nampak dah. Nampak diri durian tadi. Sebab apa? Tuan-tuan dah kenal durian. Dengan sebab itulah dikatakan sifat ada itu sifat nafsiyah. Yakni sifat yang nak menunjukkan diri benda. Bila sebut ada durian, kita bukan nampak ada, nampak duri. Bila sebut kat luar ada motor rabbit, kat luar ada motor rabbit, nampak motor rabbit. Nampak. Tapi bagi yang kenal lah. Kalau yang tak kenal, ada motor rabbit, buah dia nak mengayuh daripada macam tanah tadi juga. Itu maksudnya dia tak kenal. Tuan-tuan perempuan hati nak hidup. Maksudnya saya nak bagi tuan-tuan faham maksud nafsiyah. Kenapa ada itu dipanggil nafsiyah? Kerana bila sebut ada sesuatu, terus menggambarkan diri benda. Diri benda itulah yang dinamakan nafsiyah. Nafsiyah. Ada botol mineral, nampak dah. Bagi orang yang tak kenal, boleh jadi bila sebut dalam beg ada botol mineral, ada bayangkan benda lain. Maksudnya dia tidak mengenal. Cuba tuan-tuan fikir tuan-tuan. Kita semua ni muslimin muslimat, semua mengaku adanya Allah. Sini timbul masalah ni. Kalau tentang ada botol mineral tadi, tuan-tuan salah faham, salah kepercayaan. Saya kata dalam beg ada botol mineral, yang tuan-tuan bayangkan ada berduri dan sebagainya. Tidak merosakkan
Tidak merosakkan akidah tuan-tuan, kerana benda bersangkut paut dengan makhluk. Kalau kita kata botol mineral ini macam piring ke, bentuk dia lempar ke, tak rosak akidah. Tak rosak akidah kita. Tapi bila seseorang itu menyebut ada Allah, sini. Bila sebut ada Allah yang dipahamkan yang digambarkan benda lain. Bila sebut ada Allah, oh yang duduk bersila atas langit tu contoh. Bila sebut ada Allah, oh yang turun naik langit tu. Bila sebut ada Allah, oh yang warnanya cahaya putih begini-begini, maka rosaklah hati. Sebab tu kena kenal Tuhan, kena kenal sifat Allah. Bagi orang yang dah belajar apa yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah, bila sebut ada Allah, dengan sendiri kefahaman ataupun ilmu yang bersangkut paut dengan sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala itu dah ada dalam diri. Bila sebut ada Allah, dia faham, oh suatu zat yang tidak serupa dengan segala sesuatu yang adanya sedia kala lagi, yang tidak berjirim, yang tidak berjisim, yang tidak bertempat, yang maha sempurna dan sebagainya. Barulah akidah tidak rosak. Tapi bila sebut ada Allah, digambarkan, diiktikadkan yang duduk di sini, di sana, berbentuk begini dan begitu contoh, maka inilah yang merosakkan akidah. Sebab tu wajib kenal Allah, supaya kita tak tersalah waktu kita mengatakan Allah tu ada ataupun ada Allah. Kalau kita kata ada botol mineral, kita terbayang benda lain, akidah kita, pegangan kita terhadap botol mineral ni salah, tak ada jadi hak. Tak jadi hak, tak ada sangkut paut dengan akidah. Ni sangkut paut dengan Allah. Kalau kita kata ada Allah, semua orang percaya ada Allah. Yang masalah sekarang kefahaman tentang Allah tadi. Situ yang kita nak betulkan, supaya bila sebut ada Allah, pegangan dalam hati kita betul dengan selayaknya dengan zat Allah. Bila sebut ada Allah, dalam hati kita memahami zat Allah yang bagaimana sifat yang layak bagi dia, apa yang mustahil bagi dia, apa yang harus bagi dia. Dah faham tu baca kitab. Tadi tak baca kitab. Tadi kita nak terangkan je. Ni baca kitab. Yang pertama, sifat nafsiyah itu iaitu sifat wujud. Yang pertama, qidam, baqa dan sebagainya itu nanti bahagian lain. Jadi sifat wujud satu ni saja masuk dalam nafsiyah. Dan sebab dinamakan nafsiyah, artinya sifat yang bangsa zat. Tak apalah kita tak payah fikir sangat pasal ayat dalam kitab tu, nanti kan kita jadi keliru. Cukup dengan apa yang saya bagi tahu tadi. Maksudnya sifat yang bangsa zat ni mudahnya sifat yang nak menunjukkan, sifat yang nak menerangkan, sifat yang nak menyatakan bagaimana keadaan diri sesuatu. Nafsi itu mana? Diri sesuatu. Lepas tu dipanggil nafsiyah, sifat yang bangsa diri sesuatu. Ada. Bila sebut ada rumah, dengan sendiri terbayang diri rumah. Bila sebut ada durian, dengan serta-merta terbayang diri buah durian. Dia tak terbayang diri benda lain. Artinya sifat yang bangsa zat itu kerana apabila disebutkan wujud, yakni ada dalam bahasa kita, bila disebutkan ada, ikutlah ada apa pun. Bila kita sebut ada, maka selalulah di sini dengan mana serta merta. Selalulah mana serta merta. Ni bahasa dia. Selalu. Makan nasi kamu selalu. Bukan selalu makan. Bukan selalu je tu. Itu pun selalu juga, tu selalu kita. Selalu ni maknanya serta merta. Bila kita sebutkan ada sesuatu, serta merta, menunjukkan, membayangkan, menggambarkan kepada zat, makna diri benda. Bila sebut ada durian, serta merta nampak durian dalam kepala kita. Kepahaman ilmu tentang durian ni, mana kita dah kenal durian, dah ada ilmu pengetahuan tentang. Bila sebut ada durian, nampak dah durian. Bila sebut sate, serta-merta nampak dah sate. Tapi kedai tak buka-buka dah berapa minggu kita datang sini. Saya tanya dia nak berniaga tak nak berniaga bang? Dia dah pindah tempat lain. Baik ada tempat lain punya sate, dia tolong cover sikit. Ban ada di mana? Salah Alhamdulillah.
ada harapan. InsyaAllah. Jangan balik dulu kan. Maka selalulah menuju kepada zat. Misalnya, contohnya wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala maknanya ada Allah Ta'ala. Apa yang ada di dalam kefahaman diri seseorang apabila dia mengatakan ada Allah Ta'ala. Kalau waktu disebut ada Allah, ataupun bila didengar ada Allah, pegangan dia, oh ada Allah. Allah itu zat yang tidak serupa dengan segala sesuatu, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang maha suci daripada segala sifat kekurangan, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yang pendengarnya, setiap benda yang ada nyata pada sifat pendengar dan melihat dia. Yang mana sifatnya semua sifat yang ada pada dia qadim lagi azali, tidak ada sifat yang baharu, yang tidak menyerupai dengan segala sesuatu, maha suci dari sebarang kekurangan. Maka betul lah yang difaham dalam hati tadi, betul lah dengan perkara yang ada pada zat Allah. Tapi bagi orang yang tidak ada pengetahuan ataupun yang tidak mengetahui apakah sifat yang layak dan yang tak layak dengan Allah, sini yang menjadi kerisauan dan kebimbangan bila sebut ada Allah ataupun bila dengar orang kata ada Allah, yang dipahamnya yang berwarna, yang berbentuk, yang bertubuh, yang bertempat dan sebagainya. Ini yang merosakkan akidah. Ataupun disebut ada Allah, oh Tuhan yang tak tahu semua benda. Bila sebut ada Allah, oh Tuhan yang mengetahui tapi tak semua benda dia tahu. Contoh macam ni. Maka rosaklah akidah kerana dia meletakkan sifat yang tidak layak dengan Allah. Maka selalulah menuju pengertian kepada zat Allah Ta'ala. Makna bila sebut ada Allah, dengan serta-merta menujulah kepada apa yang kita dah belajar, yang kita dah faham, dengan sifat-sifat yang selayaknya dengan zat Allah. Bila sebut ada Allah, tahu dah, oh yang maha suci dari kejahilan, yang maha suci daripada kekurangan dan sebagainya. Oh bila sebut ada Allah, yang tak serupa dengan sesuatu. Bila sebut ada Allah, oh yang bukan duduk di langit, yang turun naik langit, bukan. Faham itu tuan-tuan ni? Cukuplah setakat situ, insya-Allah. Nanti kita sambung lagi 2 minggu lagi, kita akan jumpa balik bid'ah ni, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu, dengan berkah tuan pengarang kitab, dengan keberkatan para malaikat yang berhimpun di dalam majlis ilmu, dengan keberkatan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi asbab kita mendapat iman, Islam, ihsan dan juga ilmu. Mudah-mudahan dengan keberkatan Allah Ta'ala mengkabulkan segala doa kita, anak isteri kita, mak bapak kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita yang Muslim, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan senantiasa diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk kita senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan diberi rezeki yang halal lagi berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita, tunjukkan kita jalan-jalan keluar dengan apa sahaja permasalahan yang ada dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan juga menghadiri majlis ilmu ni kepada adik-beradik kita, kawan-kawan kita, sahabat andai kita yang masih belum dipanggil oleh Allah, yang masih lagi tidak direzekikan menjadi penuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan keberkatan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan semua sekalian muslimin muslimat, kawan-kawan kita semuanya dijemput, dipanggil oleh Allah di mana-mana majlis ilmu yang baik-baik. Allahumma amin. Mudah-mudahan diberi kesihatan yang sempurna, dipanjangkan umur kita untuk terus berusaha memperbaiki ibadah kita di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutub wa dhakar. Allahumma khalisna mimma ana fihi ikhlasan jamila wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.